saranan daripada hadis yang kita bacakan sebentar ini ya. Maaf saya mencelah sikit. Saya setuju dengan apa yang dia namanya 2 orang kan. Sesi 2 orang. Kalau dia seorang cakapkan, saya tidur lah kat sebelah ni. Jadi tak apa. Jadi saya terpaksa mencelah juga. Saya bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh saudara Hazamin tentang perkara jihad ni. Kereta ni satu industri yang dianggap jihad besar di Malaysia, terutamanya sebab kita bermula dengan idea yang digarapkan oleh bekas mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang bermula dengan proton. Kalau kita lihat proton, satu jihad yang besar sebenarnya tuan-tuan. Bayangkan kalau kata kita pergi masjid, tak ada kereta, macam mana? Pergi masjid, tak ada kereta. Tiba-tiba kawan kita naik basikal ataupun motor dia rosak, kita ada kereta, kita bawa dia. Jihad tak? Jihad. Tiba-tiba malam-malam, tengah malam, kereta rosak, isi nak bersalin. Kita jiran sebelah ni tengok, kesian, kita bagi pinjam, bagilah, pakailah kereta aku. Jihad tak tuan-tuan? Jihad, kita bantu orang. Itu sebab industri ni penting. Terutamanya di Malaysia ni, sebuah negara Islam, sangat penting. Dan sebab itulah kita lihat, kalau kita sebut industri ni, otomatik adik-adik semua pening kepala. Apa benda yang dia orang ni cakap ni kan? Aku hafal Quran je yang aku tahu kan? Tak, benda ni sebenarnya kita kena cerita. Dan adik satu hari nanti akan menggunakan teknologi juga, ataupun kenderaan untuk kita gunakan untuk kebaikan. Itu sebabnya kita dengar lagu tahun 80-an kan? Dalam YouTube sekarang ada. Dulu-dulu lagu raya, sampai lagu raya pun ada daripada Ion. Contohnya Ion kan. Lagu apa? Jamaah Abdillah. Hari Raya, hari yang mulia, penuh bererti kepada kita, tua, muda, miskin dan kaya, menyambutnya dengan gembira, berhati-hati di jalan raya. Senyum-senyum, maknanya dia nampak lah tu. Dia senyum tu maknanya dia tahulah lagu tu. Betul tak? Salah satu lagu raya yang diminati, betul tak, sampai sekarang, hasil daripada industri proton. Kalau tak ada proton, lagu raya ni pun tak ada lah saya rasa. Kan? Last kali apa? Kan? Dia kata apa? Ucapan selamat hari raya dari Ion untuk semua. Saya ingat tu je. Saya ingat lagu sampai sekarang saya ingat. Maknanya berjaya tak proton membudayakan industri ini supaya dia melekat di minda menerusi lagu tadilah. Sebab kita dalam industri kan, industri lagu ni terpaksalah nyanyi sikit. Jadi tuan, saya nak sambung sikit, minta maaf tadi saya mencelah kan. Kalau kita lihat tuan-tuan, di dunia ni, apakah industri ataupun jenama kereta yang cukup popular di dunia? Ya, Ferrari. Tapi yang seluruh dunia, pergi mana-mana ada jenama ni, Toyota. Toyota tuan-tuan tahu, Toyota. Saya nak kongsi tuan-tuan, Toyota ni, hebatnya Toyota ni boleh pergi seluruh dunia. Kalau kita lihat dalam dunia ni, buku yang paling banyak ditulis ialah buku berkenaan Toyota. Paling banyak. Saya pernah berkursus di Perak 2 selama beberapa hari, 4 hari, seminggu juga, berkenaan dengan TPS, Toyota Production System. Dan saya terkejut dengan kehebatan Toyota Production System ni disebabkan oleh falsafah yang digunakan oleh Toyota ni sebenarnya dalam Islam dah diamalkan lama dah. Tuan-tuan, di Toyota ni, kalau pergi Toyota, ada satu orang yang bekerja di Perodua, dia kata dia pergi Toyota di Jepun, terkejut dia dengan budaya di Toyota. Dan ini menyebabkan Toyota berkembang seluruh dunia. Minta maaf terpaksa menjerit sebab mic tak ada. Kalau ada mic ni kita boleh suara bass sikit apa semua kan. Mic tak ada. Ni saya kongsi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah tahu kan? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Toyota ni dia kata satu industri yang mengamalkan Islam sebenarnya, yang sebenarnya di Jepun. Itu sebab mereka berjaya. Satunya amanah disebut, yang Ustaz Hazamin sebutkan tadi, perkara amanah, itqan tadi, sungguh-sungguh. Memang betul di Toyota memang mengamalkan amanah. Tuan-tuan pergi sana tak payah risau barang hilang ke tak risau. Sebelum masuk ke kilang, wallet, handphone letak di satu tempat, di satu sudut sebelum masuk. Maknanya apa? Masa kerja tak ada main dah ni, chat semua tak ada. WhatsApp ke tak ada, WhatsApp, kakao apa semua tu kan. Sekarang ni kakao ni kan. Apa tu? Kakao kakao talk ni kan. Tak ada. Sampaikan engineer ni yang pergi kat sana nak letak wallet, handphone,
dia tak agak-agak. Letak wallet, jalan je, dia tengok balik, pusing balik tengok. Ada takut hilang. Tapi di sana tak risau, tuan-tuan. Sebab apa? Dia mengamalkan budaya tak ambil hak orang. Pernah berlaku di Daihatsu. Dia Toyota dengan Daihatsu ni di bawah Toyota. Cermin mata, ada orang cermin mata terjatuh, tertinggal ataupun terjatuh di lantai, di kaki 5 koridor kilang ni lah. Datang jutera Perodua ni, dia kata, orang yang membawa jurutera ni kata apa, cermin mata tu dah seminggu kat situ, dia kata. Kan? Tak ada orang ambil pun, dia kata. Jadi jurutera Islam yang pergi sana, dia kata, memanglah, ini saya translate lah, kalau ikut bahasa Jepunnya kan, dia akan guna bahasa lain lah. Ataupun saya nak translate macam, bukan begitu Nobita, tu lain lah. Saya tak reti bahasa Jepun, jadi translate-nya dalam bahasa Melayu lah kan. Saya translate dalam bahasa Melayu lah. Dia kata, orang Melayu ni lah, orang Islam ni pergi sana, dia kata, yelah memang kita tak ambil hak orang sebab kita takut orang lain ambil hak kita. Orang Jepun tu selamba je, dia fire jutera ni, dia kata apa, bukan sebab kita tak ambil barang orang, sebab kita takut orang lain ambil barang kita. Kita tak ambil barang orang sebab bukan hak kita, dia kata. Ini di Jepun. Letak barang tu tak ada orang ambil, tuan-tuan. Tak ada orang ambil. Kita hari ni, tuan-tuan, RM5 kat sini. Tak payah letak kasut dekat masjid. Kejap-kejap tengok, kejap-kejap. Kadang-kadang kasut sebelah sini, sebelah sana, betul tak? Takut apa? Takut orang ambil. Macam tu sekali. Budaya Toyota tak ada. Di Jepun tak ada macam tu. Ini budaya Islam yang digarapkan. Inilah industrinya berkembang disebabkan sifat ataupun amalan-amalan Islam yang diamalkan, cuma tak dinamakan Islam je. Dahsyat, tuan-tuan. Di Jepun dahsyat. Sana tak ada masa nak pergi tandas, malu. Nak pergi tandas, malu. Kita hari ni tandas berapa kali pergi? Nak adik-adik semua ni lain lah kan. Ni kalau kita yang bekerja ni, kejap-kejap masuk tandas. Kalau orang perempuan kejap-kejap tak ada masa. Nak chit-chat ke, nak FB, tak ada masa, tuan-tuan. Sebab dia mengamalkan amanah, budaya amanah tadi. Amanah ilmu. Amanah ilmu lah, amanah kerja. Sanggup dia orang tak malu nak pergi tandas. Bayangkan, tuan, tu sebabnya Toyota berkembang di seluruh dunia. Dan tuan-tuan, kalau saya nak kongsi dengan tuan-tuan, TPS ni, Toyota Production System, yang sepatutnya kita amalkan di sini. Dan kalau kita lihat di Malaysia ni, alhamdulillah MAI ni salah satunya wadah yang mana kita berasa berbangga. Sebab kalau kita lihat mereka, walaupun namanya MAI, yang saya datang sini saya tak tahu apa MAI ni kan. Saya ingat MAI Secawan ke kan. Rupanya Malaysian Automotive Industry kan. Satu wadah ini. Dan apabila kalau kita amalkan budaya Islam dalam pekerjaan kita, Masya Allah, tuan-tuan, kita boleh pergi seluruh dunia. Kita boleh pergi seluruh dunia. Bayang Toyota ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Toyota ni, dia mengamalkan impossible possible. Impossible possible. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh orang lain, tetapi bagi mereka tidak mustahil. Saya bagi satu contoh, Lexus, tuan-tuan. Tuan-tuan tu jenama Lexus. Ni kita pasal dalam industri, kita kena cerita kereta lah kan. Lexus, tahu tak? Siapa pernah dengar Lexus? Lexus ni di bawah apa? Di bawah Toyota sebenarnya kan? Tapi Lexus ni segmen kereta apa? Kereta mewah kan. Asal-asalnya AG Toyota, dia sebut kepada orang bawah, dia kata, aku nak buat kereta mewah. Semua terkejut. Dia kata apa? Kita ni buat kereta golongan-golongan marhain je. Golongan marhain saya lah sebut kan. Golongan biasa je. Masa tu Toyota dia popular dengan Toyota Corolla di seluruh dunia. Jualannya memang mengatasi jualan kereta-kereta yang lain. Tetapi AG Toyota ni, dia sebut kata, aku nak buat kereta mewah. Terkejut orang bawah. Macam mana kita boleh buat? Kita ni buat kereta biasa je. Tak, dia kata, aku nak buat kereta mewah di tempat orang jual kereta mewah. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan main bola kan, biasa pasukan yang hebat, pasukan apa? Pasukan luar, pasukan ni yang bertanding di luar, bukan bertanding di kawasan sendiri. Kalau di kawasan luar dia menang, dia hebat. Di Toyota ni, dia tak buat kereta mewah di Jepun, dia buat kereta mewah di Amerika Syarikat. Tempat mengeluarnya BMW, Chrysler, apa nama dia kereta apa? BMW apa lagi? Yang mewah kita apa lagi? Mercedes. Chrysler tu Mercedes lah, Daimler Chrysler kan. Ford, General Motors,
Audi semua ni. Audi dah ni Jerman kan, Das Auto. Dia kan. Tu Jerman. Maknanya tuan-tuan, dia keluarkan kereta di negara pengeluar kereta mewah. Ni dia, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita nak hebat, kita kena jual kereta kita di luar. Kalau kereta kita di luar diterima, hebat kita. Kalau hanya jual di Malaysia, tak berapa sangat. Suam kuku je. Itu sebab industri MAI ni bertanggungjawab untuk menjadikan kereta Malaysia kita menjadi kereta yang berkualiti, yang boleh dijual di luar negara, bukan hanya di dalam negara tetapi jadi Lexus ni dibuat, falsafahnya dijual di tempat orang yang jual kereta mewah. Tuan-tuan nak tahu apa yang dibuat menyebabkan kereta Lexus ni berjaya di seluruh dunia, berbelas-belas tahun mendapat tempat pertama mengatasi kereta-kereta mewah yang lain. Contohnya apa? BMW tadi, apa lagi? Mercedes, Ford dan sebagainya, General Motors dan sebagainya. Tuan-tuan nak tahu dia buat apa? Nak tahu tak? Kena cakap cuci cerita. Ya, cakap cuci cerita. Saya tak cakap, saya tak cerita. Dia tak kan. Begini ceritanya. Tu dia. Dia cerita dia, satu ketika kereta Lexus ni dia recall ni istilah kalau kereta rosak ke apa ke atau defect, dia panggil untuk hantar kilang baiki balik kan, recall. Orang MII ni semua tahulah recall. Dia apa recall? Kalau kita di Malaysia, ni dia kata impossible possible. Orang lain tak buat, dia buat. Orang lain rasa impossible, bagi dia tak impossible. Maknanya possible lah. Itu dia panggil impossible possible. Jadi dia buat, orang lain tak buat. Biasa kalau di Malaysia, kereta Proton, minta maaf cakap lah, kereta Proton kalau ada defect, pernah satu ketika dulu saya ingat, kereta Proton, dia punya rim dia tak berapa elok, ataupun dia punya sidebar dia, panggil apa tu? Besi di tepi pintu tu kan, terlupa nak pasang kan? Dia panggil, dia kata sekian-sekian kereta Wira, kereta apa masa tu, kereta apa silap saya, lepas Wira apa? Wajah, ya Wajah, kereta Wajah, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian tahun, sila hantar ke kilang. Dia iklan dalam surat khabar je. Sila hantar ke kilang, kita akan pasang sidebar. Kalau orang tak baca surat khabar, dia pergi tak? Dia tak tahu, dia tak pergilah. Tapi Toyota Lexus dia panggil Lexus, dia tak buat orang lain buat. Dia buat sesuatu orang lain tak buat. Pertama, okey, dah ada tanda dah. Okey, dia bulan mengambang tu maknanya 10 minit lah tu. Okey. InsyaAllah 10 minit lagi. Okey. Kereta apa saya sebut tadi? Itulah dia, kalau ada iklan tu payah tu, dia melupakan kita punya. Dia buat lain pada lain. Okey. Dia call tuan-tuan, dia call owner. Sendiri call. Satu benda orang tak buat kan, dia call owner. Tuan, kereta tuan ada masalah apa semua, kami akan jemput. Keduanya, yang orang lain tak buat, dia apa? Jemput. Lain jenama kereta di dunia tak buat macam ni. Dia buat, jemput. Lepas jemput tuan-tuan, bukan setakat dia jemput, dia tinggal macam tu je tak. Dia ganti kereta yang sama jenis atau sama padan dengan kereta tu. Kalau kata Lexus, kalau tak ada kereta Lexus, dia tukar kereta Mercedes contohnya. Yang ketiga, bila dia dah ambil, dah tinggal dah ketiga tadi lah, maknanya dia ganti. Pertama call, kedua jemput, ketiga ganti yang sama padan. Yang keempat, bila dah dia baiki apa semua, dia polish kereta dia ni jadi macam baru. Ni dia panggil impossible possible. Orang lain tak buat, dia buat. Yang kelima tuan-tuan, dia buat apa? Bila dia hantar balik kereta tadi, sebelum sampai rumah, full tank. Tuan-tuan bayangkan, ini kereta industri, macam mana nak berkembang kan? Tuan bayangkan, kalau sampai di rumah, dia tengok kereta polish cantik, full tank, tip top, macam mana perasaan owner dia? Mestilah seronok tu tak? Itu sebabnya bila kata makcik datang, makcik rasa nak beli Mercedes lah. Makcik jangan beli Mercedes makcik, saya beli Lexus bagus, terbaik, dia kata kan. Saya lah kata, orang tu tak kata kan, terbaik dia kata kan. Sebab apa? Dia cerita orang bla bla bla. Ni dia power of mouth ni. Kan? Bla 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 je. Okey, kalau macam tu makcik tak jadi beli Mercedes, makcik akan beli Lexus. Tahun tu tuan-tuan, bukan kata rugi.
berlipat kali ganda, dan Lexus telah menjuarai segmen kereta mewah di Amerika Syarikat berbelas-belas tahun sehingga ke hari ini. Inilah rahsia dia, tuan-tuan. Inilah rahsia dalam industri, bahawa kita kena buat impossible possible, lain pada lain. Kalau kata kita lihat di luar sana design, saya rasa baguslah design kat luar tu, sebab dia ada sengit sikit apa semua, lain pada yang lain. Itu gambar kartunnya, bukan betul kan? Mana lain pun lain kan? Orang lain tak buat, dia buat. Bukan kata orang lain tak buat, orang lain tak isap dadah, kita isap dadah, tak boleh. Itu salah konsep. Benda yang positif. Dedek jangan ingat yang lain positif. Orang lain tak buat video kan, tak sangkalah kita dah seminggu couple. Janganlah, jangan buat. Itu lain. Ada pasal-pasal kan adik ni keluar. Kita kena buat, ustaz kata kita kena buat lain pada lain. Kita dah 2 minggu couple pula nak keluar video, satu lagi video. Bahaya. Tak, dia makna yang positif adik, yang positif. Yang positif. Jadi maknanya tuan-tuan yang mati Allah SWT, Nabi pula, Toyota ni dia mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam, tetapi dia tak sebut Islam. Itu sebab kita tengok Jepun ni, kalau dia dapat hidayahnya, ya Allah, orang masuk Islam tu sebab dia dah amalkan Islam, budaya dia. Bayang dalam budaya kerja, nak pergi tandas pun malu. Nak pergi tandas malu. Tinggalkan barang macam tu dengan keyakinan tak akan ada orang ambil. Bayang tu. Inilah budaya Jepun, kuat kerjanya. Allahu Akbar. Kita lihat, inilah yang kata pandang timur, apa panggil apa? Budaya pandang ke timur. Ini dah yang Dr. Mahathir kita sebut dahulu. Pandang ke timur ni dia, budaya dia. Bukan orang dia. Orang dia memanglah kata katik rendang kan. Tapi sekarang dah cantik dah kan? Dah cantik dah orang Jepun dan sebagainya. Tak, budaya dia tu. Dan kita lihat mereka mengamalkan embattle bukan entertain. Ni dia salah satu falsafahnya, embattle bukan entertain. Mana embattle apa? Lawan. 2L. 2E dengan 2L. E bahasa Inggeris, embattle, dia bukan entertain. Dia lawan, dia bukan layan. Lawan apa? Lawan nafsu ni. Ni dia kata jihad tadi. Lawan nafsu. Nafsu malas. Lawan. Nafsu kata tak boleh buat. Lawan. Nafsu kata kita ni tak boleh pergi jauh lah, kita punya industri Malaysia ni tak. Tak, lawan. Kita kena lawan. Jangan layan. Layan apa? Tu kata layan. Tu bahaya layan. Sebab apa bahaya? Kalau sembahyang subuh kan, layan tidur. Bahaya. Lawan tak nak bangun ni, lawan. Wahai setan, aku lawan kau. Lawan. Jangan layan. Layan tu yang bahaya tu. Layan kan. Sebaik dah tak ada melodi, dah tak ada layan sekarang. Kalau tidak, semua main layan ya kan. Orang lelaki datang nak mengorat, jangan layan. Lawan. Baru selamat kita. Adik-adik ni kat sini, budaya yang diamalkan ni, dan juga salah satu budaya TPS ni ialah challenge. Challenge apa? Cabaran. Kita kena sahut cabaran. Kalau adik-adik sini 30 juzuk, kalau kata boleh habiskan berapa paling lama boleh buat satu Quran? 3 tahun. 3 tahun setengah. Lawan. Challenge tu cabaran. Setahun setengah. Boleh? Macam? Ada beran? Setahun setengah boleh? Lawan. Lawan nafsu kata tak boleh buat. Boleh. Tu dia. Jepun boleh buat. Dalam masa, kau bayangkan, lepas Hiroshima, Nagasaki di ini, dalam tak sampai 60 tahun, Jepun telah menjadi negara maju. Buat lawan. Cabaran. Mereka sahut cabaran. Jadi betul juga kita dilatih dalam bulan Ramadan ni untuk sahut cabaran. Nafsu ni. Semua nak tidur, nafsu malas kerja, nafsu nak makan banyak tu tak? Itu sebab kita tengok Ramadan ni, dia dah jadi bukan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Murtabak. Sebab buka puasa murtabak, buka puasa murtabak. Murtabak je buka puasa. Kan? Jadi bahaya tu. Jangan jadi Ramadan Al-Murtabak. Kadang-kadang murtabak ni lah kita kena jagalah, sebab kadang-kadang kita dah puasa penat. Buka puasa murtabak dengan murtabak yang tak bersih. Saya minta maaf cakap murtabak tak bersih apa? Contohnya telur. Tak basuh, perasan tak? Kadang-kadang dia ambil dah bekasnya dengan kulit-kulit telur dengan ada najis-najis tu. Dia pecah macam tu. Itulah perisa yang sedap. Kita pun makan lazatnya, saya cakap kan.
Pastikan. Lain kali kena tanya pakcik tu, saya kalau beli martabak saya mesti tanya, abang telur basuh tak abang? Dia marah kat saya, kurang hajar kau, telur pun kau nak tanya aku, dia kata. Aku punya telur basuh lah, dia kata. Bukan telur abang, dia cakap. Telur ayam, dia cakap. Jangan salah faham, telur ayam, dia cakap. Lain kali cakap biar terang, dia kata kan. Telur ayam saya basuh, dia cakap. Tak, ini memang betul, cerita betul, bukan cerita bohong ni. Mana bayangkan ni, bersih ni hati. Itu sebabnya kita nak maju, penting bersih hati, betul tak? Adik-adik semua daripada hafiz Quran, alhamdulillah. Ustaz-ustaz di sini bersih hati. Sebab hari-hari dengan Al-Quran. Sebab kita apabila kita dalam membina industri kita, kena ada bersih hati. Jangan ada persaingan yang tidak sehat. Busuk hati. Itu sebab bila busuk hati tu, jatuh menjatuh antara satu sama lain. Kan? Company A, company B tak puas hati. Ni ni maju ni. Itu bahaya. Busuk hati. Jadi macam tu juga kita tengok Toyota sebagai penutup. Okey, habis. Baik. Sebagai penutup adik-adik negasi, satu lagi, Toyota mengamalkan amalan Islam yang kita lihat ketika Toyota dan Honda, saya sebut Toyota lah, berlakunya fitnah ke atas Toyota. Dikatakan kereta Prius, Prius, sebut Prius kan. Kereta Prius telah di fitnah, kata dia punya brake tak betul lah, apa semua, buat kemalangan dan sebagainya. Dan apabila dia buat kajian, berjilid-jilid buku mengatakan bukan disebabkan oleh defect ni, tak, tetapi sebab fitnah daripada General Motors, kereta yang jenama-jenama lain diamalkan syarikat yang jealous dengan Toyota punya kejayaan. Apa yang berlaku tuan-tuan ni, salah satu sifat yang perlu kita ambil yang diamalkan oleh Toyota Jepun ni, dia tidak menyalahkan orang lain walaupun ada bukti mengatakan mereka ini disabotaj. Berlaku di Astro, tak silap saya, bila nak buat press conference. Ini yang Toyota, CEO besar Toyota, dia duduk sini, semua wartawan tunggu dah, apa nak cakap. Sebab dah ada berjilid-jilid ni bukti mengatakan bahawa mereka ni disabotaj. Bukan kesalahan mereka sendiri, tak, disabotaj. Fitnah daripada James Sykes. James Sykes ni yang kata, kita tengok parlimen di Amerika Syarikat. Itu cerita panjang lah, tapi saya tengok sejarah dia. CEO Toyota ni, dia duduk sini, dia menangis. Semua tunggu ni, wartawan semua tunggu, apa dia nak cakap. Menangis, dia sapu gitu. Sapu, dia kata apa? Sorry Americans, we will build better cars, dia kata. Tu je. Sorry American, minta maaf. Ini satu-satu sifat yang payah sebenarnya kalau kita nak amalkan. Bila kita tak salah, minta maaf. Ini satu sifat yang cukup mulia yang menyebabkan Toyota lebih naik lepas tu. Minta maaf, bukan salah. Kalau kita hari ni kita tengok, bukan salah saya ni, bukti ni, saya bukti tuan. Bukan salah saya. Bukan Toyota punya salah. Orang sabotaj, tak ada. Toyota tak ada, dia kata minta maaf, kami akan buat kereta yang lebih baik. Tuan-tuan, lepas pada tu dia amalkan satu lagi, sistem Islam tanpa riba. Siapa-siapa yang beli kereta Toyota tahun ni, zero interest. Dia nak tengok penerimaan orang-orang Amerika sama ada percaya atau tidak tentang defamation ni ataupun fitnah ni. Tahun tu lagi tinggi jualan Toyota di Amerika Syarikat, tuan-tuan, sehingga ke hari ini. Jadi bila kita amalkan Islam, tuan-tuan, dalam industri, tak rugi, tuan-tuan. Tak rugi, saya cakap. Semua kita sebagai orang Islam ni fobia nak amalkan Islam. Sebenarnya dalam Islam ni dia amalkan Toyota berjaya dah seluruh dunia. Apa nak risau? Dah ada bukti dah. Toyota production system seluruh dunia berjaya disebabkan amalan Islam yang diamalkan. Baik, saya tak nak panjangkan lagi perbicaraan kita pada petang ni sebab kita nak buka puasa. Jadi apa yang baik datang pada Allah, yang lemah di kelemahan diri saya, dan saya mohon maaf atas apa-apa yang saya kata mungkin tersilap fakta dan sebagainya, tersalah kata, menyinggung perasaan, minta maaf. Saya wakil daripada Ustaz Azamin. Kalau ada apa-apa sebelum kita mengakhiri, boleh kita concludekan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nordin. Pengalaman yang lain, dia punya enjin dia laju sikit. Jadi saya rasa itu saja yang kita sampaikan petang ni. Dan semoga program seperti ini dapat diteruskan lagi untuk pemahaman kita semua. Dan kita sudahi dengan di akhir penghujung ini dengan doa di waktu yang berkah ini. Saya minta Cik Nordin untuk menyampaikan doa, insyaAllah. Ustaz Azamin.
Ni masalah akhir zaman kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salli ala Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin ya Allah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisa al-ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin ya Allah. Wa 'an jami'il muslimin wal muslimat برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تفضل.